Syirik bukan semata-mata sembah berhala. Nah, kita menganggap satu-satu orang tu boleh menyembuhkan satu-satu penyakit, itu juga syirik. Keterangan daripada hadis, 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, di antara dosa yang besar, yang terbesar sekali dalam banyak-banyak dosa besar, 7 perkara ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling besar, antara yang besar-besar. Kemudian dikata lagi, masyarakat hendaklah dibersihkan daripada 7 perkara ini, kerana ia adalah punca segala kemusnahan baik di dunia maupun akhirat. Sebab tu Nabi kata suruh kita jauhi sab'a mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Rupa-rupanya ia bukan sahaja membinasa atau merosakkan manusia yang buat 7 perkara ini di dunia, bahkan hari akhirat juga adalah kebinasaan yang lebih berat lagi. Kita tengok yang pertama secara ringkas. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada dah yang boleh lawan. Buat hari dah dosa mana pun, yang paling besar sekali syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni seseorang itu menganggap bahawasanya ada kuasa yang lebih hebat atau setara atau sama level dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, sembah berhala. Barangkali orang Melayu kita tak buat, walaupun itu adalah bentuk syirik kepada Allah. Sembah tok bekok, sembah seming, sembah patung. Patung Melayu Islam tak buat itu. Kita terselamat daripada dosa menyembah berhala, tetapi kita tidak selamat daripada syirik bentuk yang lain, seperti menganggap ada kuasa yang setara dengan Allah, seperti berkuasa menyembuhkan penyakit atau berkuasa menjamin satu-satu orang manusia, atau menganggap satu-satu perkara bila mana ada pada kita, ada pada genggaman kita, ada pada simpanan kita, kira selamat dah. Seperti seseorang yang ada duit yang banyak di dalam bank, lalu dia beriktikad bahawasanya masa depan dia cerah, masa depan dia tak susah dah. Alhamdulillah dah, cerah dah masa depan. Berapa pula? Dalam boleh saka baru ni 7.8 juta ada BT dalam bank, ambil beres dah apa. Dah susah dah bila-bila, dah susah dah bila-bila, kerana menganggap PT atau wang yang ada dalam bank sana sebagai ada power, ada kuasa yang menyebabkan kita bila-bila atau esok-esok dah susah. Itu juga bentuk cabang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada CJ, ada diploma, ada ijazah, ada master, ada PhD, atas pada PhD lagi, tak kira dah. Bila ada CJ, cerah masa depan. Iktiqad dia demikian. Memang tak susah lah, tak susah dah lah, tak apa, dah ada CJ dah. Ada CJ dah, ada PhD dah, dah nak bimbang dia lagi. Ini bentuk syirik kepada Allah yang kadang-kadang kita rasakan benda ni tidak syirik. Kita menganggap syiriknya tu bohong, ahli nujum, tukang tilik, tok cat. Kita menganggap mereka syirik. Ya, memang dia syirik kepada Allah, tetapi syirik bukan satu. Syirik bukan semata-mata sembah berhala.
kita menganggap satu-satu orang tu boleh menyembuhkan satu-satu penyakit, itu juga syirik. Kerana sifat menyembuhkan penyakit, sifat melepaskan seseorang daripada kesempitan, sifat memberi mudarat adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembuhkan sifat ketuhanan. Tidak ada pada batang tubuh manusia, hebat setara mana pun dia, tinggi macam mana pun pangkat dia, pakar pun dia dalam bidang, semua bidang kedoktoran, dia tidak boleh menyembuhkan penyakit. Merawat penyakit itu perkataan yang sewajarnya digunakan. Terima kasih doktor, pasal merawat mak saya, itu baru kena. Terima kasih tuan doktor, kerana merawat penyakit ayah saya, itu orang kena. Kalau terima kasih doktor kerana menyembuhkan mak saya, tak kena lah, pasal menyembuhkan sifat ketuhanan. Maka kena perbetulkan balik. Nampak? Kemudian apa lagi bentuk syirik? Syirik terbahagi kepada dua. Syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil, hak inilah yang ramai yang terlibat. Apa bentuk syirik kecil? Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Ni syirik kecil. Yasirul riya syirkun atau kama qala. Sedikit sahaja, tak banyak, sikit je ada perasaan riya dalam hati kita, syirkun, itulah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai dah terlibat. Ni ramai ni, tadi kita sebut sembah terpekang, sembah berhala, majoriti lah tak terlibat. Kita tengok orang kafir sembah untuk pekong, kita pun tengok Allah, madanya dia, kita kata gitu. Pasal apa? Kita tak sembah. Bubuh buah lima, bubuh buah ipar. Habis kuat kita bahan buah lima je. Sembah, jauh dah. Faham? Tapi hak ramai yang terlibat adalah riak. Nampak? Apa maksud riya? Talabul manzilah fi qulubin nas fi a'malil akhirah. Seseorang yang melakukan pekerjaan ibadah untuk mendapat pangkat di hati manusia. Jadi riya ni adalah berkait dengan amalan ibadah. Dia tidak berkait dengan dunia, dia berkait dengan ibadah, berkait dengan sembahyang, berkait dengan zakat, berkait dengan baca Quran, berkait dengan zikir, berkait dengan ibadah-ibadah. Tu dipanggil riya. Bila tu? Bila kita buat satu-satu ibadah untuk menuntut pangkat. Fi qulubin nas, pada hati manusia, fi amalil akhirah, pada amalan-amalan yang berbentuk akhirat, berbentuk agama.